Hari ini alhamdulillah kita ada tetamu hebat kita, seorang yang orang kata terkenal di negara-negara Arab. Bertuah kerana beliau dapat hadir dalam sesi pertemuan kita pada pagi ini, tengah hari ini. Jadi saya kenalkan Tuan Haji Israfil Al-Zil. Beliau merupakan Chief Executive Officer bagi syarikat PT Sindocorp Food Exporter dan juga Sindocorp International. Saya nampak memang Tuan memang popular lah di kalangan, dan daripada video-video information yang kita dapat, Tuan memang aktif di sebelah timur, kan, timur barat, di sebelah Turki. Saya nak tanya pengalaman Tuan lah selama beberapa tahun, apa yang Tuan nampak di segi aspek produk-produk di sana, permintaan utama sekali dengan produk-produk daripada Malaysia. Minta nasihat lah pada Tuan. Sebenarnya untuk produk Malaysia di pasaran Middle East sama Europe ni ada potensi. Cuma ada beberapa perkara lah yang kita nak kena fokuskan tentang packaging yang sesuai, tentang size packaging pun termasuk bukan packaging aja, tapi dia size packaging jangan terlalu besar, terlalu berat, dan juga harga yang sesuai, because pesaing di luar tu agak beza dengan produk-produk yang kita dapat. Jadi untuk dapatkan pasaran tu insya-Allah memang ada, cuma kita nak kena meet the right person dan understand the market, dia punya buying power, dia punya currency, baru kita dapat dapat masuk, tahu dengan siapa yang kita nak approach. Itu sebab sedikit makna dia potensi produk Malaysia memang permintaan tinggi di sana lah. Cuma dari segi packaging, dari segi pricing. Okey. Saya nampak Tuan banyak bergerak di sebelah Middle East, selain pada Turki, di Qatar, di Saudi. Apa pandangan pengalaman Tuan selama di negara-negara ni? Mana yang Tuan rasa bersesuaian dengan Tuan? Dan juga apa yang permintaan yang mana lebih bagus antara semua negara-negara ni? Cerita sikitlah pengalaman Tuan di luar negara. Okey, pengalaman saya banyak tu, tak banyak sangat lah, tapi actually banyak produk yang saya buat selama ni untuk trading. Kalau di Timur Tengah tu kebanyakan produk dia daripada India, daripada ni. Tapi kalau produk-produk Malaysia dan produk Indonesia, banyak produk dia yang kreatif. Produk yang kreatif yang diorang, kalau diorang nampak kan macam wow. Cuma bila dia ada wow factor tu, tapi bila rasa belum lagi sesuai, tapi the demand tetap ada. When we mention Malaysia je, produk Malaysia doang terus yakin produk ni ada quality dan halal. Itu yang the plus point lah, advantage untuk pasaran Timur Tengah dengan Europe. Okey, itu kita faham makna dia permintaan tinggi daripada negara-negara Arab ni lah, di Europe apa semua kan. Cuma kadang-kadang requirement lah apa yang kita perlu memenuhi permintaan, dan juga requirement lah apa prosedur polisi sana apa semualah. Okey, satu lagi saya nak tanya kenaan dengan produk Malaysia selain daripada Tuan bagi tahu tadi, kita ada isu dari segi packaging, dari segi isu dari segi pricing apa semua. Apa nasihat Tuan yang terbaik lah? Bagaimana nasihat pada usahawan kita di Malaysia? Macam mana kita nak memperbaiki lagi? Macam mana kita nak dapat ilmu? Macam mana untuk mendapat produk yang menarik sebelah sana? Mungkin Tuan pun ada banyak bagi talk kan? Okey, kalau untuk nak buat produk menarik, sebenarnya produk semua dah menarik. Cuma kita nak kena faham daripada costing barang ni semua, daripada mana kita nak dapat. Because kalau Malaysia ni tak macam dulu. Banyak produk-produk yang kita buat ni semua kita harus import. Jadi bila import tu harga dia banyak pesaing. Jadi kita jangan fokuskan pada online business. Online business ni dia viral sekejap dapat duit dan dia akan turun cepat. Jadi kita bila kita mulakan business tu, kita yang most important is business plan. Kita harus ada business plan, short term business plan 6 bulan, 2 tahun dan 5 tahun ke depan. Di manakah kita nak kita produk ni 5 tahun ke depan. Kalau kita dah pernah terfikir tentang ekspor, bermakna dari sekarang ni kita mula belajar packaging yang cara standard ekspor, seperti barcode yang GS1 untuk ekspor dan banyak. Jadi kita teruskan ambil ilmu sebanyak mungkin, dan kita harus beranilah dalam bisnes ni. Kita kena cinta dua perkara ni baru kita boleh sukses. Salah satu challenge, kita harus cinta dengan challenge, tantangan.
Dan kedua, cinta pada risiko. Jadi kalau kita berani ambil risiko, berani ambil tantangan, di situlah permulaan sukses. Tapi kalau kita macam was-was, takut-takut nak ambil risiko, kita ikut-ikut orang, itulah yang buat kita punya proses lambat. InsyaAllah. Okey, faham kan mana dia apa yang kita ilmu tu Tuan Serafi kita ni insya-Allah boleh bantu kita lah macam mana nak mencapai permintaan produk dan peningkatan produk kita untuk pasaran di negara-negara Timur Tengah ni lah, termasuk Turki dan negara-negara. Okey, ni soalan terakhir lah. Apa pandangan Tuan berkenaan dengan bantuan daripada kerajaan Malaysia untuk apa, macam contoh kita ambil agensi-agensi kerajaan terlibat dalam ekspor. Banyak tak mereka ni membantu usahawan-usahawan kita kan? Macam mana saranan Tuan, macam mana kita harus ambil peluang ni dengan kerjasama juga daripada agensi-agensi kerajaan supaya kita ni ialah modal pun tak banyak kan, tapi bila kita duduk dengan agensi-agensi ni banyak dana disediakan. Jadi saya rasa apa nasihat Tuan kepada usahawan-usahawan? Okey, bagi saya Malaysian very fortunate lah untuk dapat sokongan bantuan daripada materi daripada agensi kerajaan semua. Tak macam Singapura Singapura dia tak support. Kita harus gunakan kita punya modal sendiri. Ya. Jadi tu inilah memang banyak membantu, cuma kita nak kena ada plan, back to plan. Kalau kita tak ada plan, kita tak tahu bagaimana kita dapat gunakan duit ni dengan cara yang betul. Kadang-kadang kita misuse, kadang kita gunakan dengan perkara-perkara yang tak related. Contoh, bila kita dapat backup, kita ambil packaging yang mahal, tapi kita tak tahu dia basically business plan lah. Jadi kalau kita faham tentang bisnes yang kita lakukan, kita tahu siapa pesaing kita, kita tahu market, jadi daripada situ kita boleh buat plan. Bila kita ada plan, ini sangat membantu, because untuk dapat bantuan ni bukan mudah, dan walaupun bantuan dia tak sebanyak gitu, tapi itu sangat membantu bagi usahawan untuk go to the next level dan untuk perkenalkan produk-produk Malaysia di antarabangsa.